ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan hubbun Nabi, iaitu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada bab ciri-ciri orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun pada tajuk yang ketiga pada muka surat yang ke-20. Inna hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatun, mempunyai ciri-ciri tersendiri yang dijelaskan oleh para ulama. Misalnya, yaqulu al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad, termasuk dalam erti kata cinta Nabi adalah mendukung sunnah baginda, mempertahankan syariat baginda, dan bercita-cita untuk hidup bersama baginda agar berpeluang mengorbankan nyawa dan harta demi baginda. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, yaqulu Al-Hafiz Ibn Hajar, wa min alamatul hubbu, di antara ciri cinta tersebut adalah sekiranya seorang diberi dua pilihan sama ada kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya atau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih memilih untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara berharga tadi. Ini bermakna dia telah memiliki ciri-ciri orang yang mencintai Nabi. Jika tidak ada ciri tersebut, artinya dia belum mencintai baginda. Hal ini bukan terhad sekadar itu saja, bahkan termasuk dalam erti cinta juga mendukung sunnah baginda, mempertahankan syariat baginda,
dan memerangi orang yang menyelisihi keduanya. Termasuk orang yang menyelisihi, termasuk dalam erti kata cinta Nabi juga adalah menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, dia kemukakan dua perkataan ulama dulu. Ada satu lagi kata allamah, seorang lagi yaqul allamah al-Aini. Ketahuilah bahawa cinta kepada Nabi bermaksud kemahuan untuk mentaati serta meninggalkan perbuatan yang menyelisihi baginda. Perkara ini hukumnya wajib dalam Islam. Boleh tengok kitab Umdatul Qari. 3 perkataan ulama yang dibawa berkenaan dengan ciri mereka yang cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita bercakaplah skop yang lain, seseorang yang cinta kepada seseorang ini, dia ada ciri-ciri kita punya kecintaan. Ya, ini apa yang sanggup kita buat demi orang yang kita cinta. Sama ada sayang kita tu pada isteri ataupun pada siapa sahaja, dia mesti ada poin yang dia kena buat ataupun dia sanggup buat. Di antara benda yang sanggup buat, kata Qadhi Iyad tadi, adalah mendukung sunnah Nabi SAW. Itu tanda orang sayang dan cinta pada Nabi. Sunnah ni maknanya luas, bukan sahaja sunnah dalam bentuk ibadah, semua sekali. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh kepada umatnya ini dalam semua aspek, dalam semua kehidupan sehari-hari. Itu ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai sunnah, yang mana pada satu ketika mungkin kita buat sunnah Nabi itu kita tak boleh nak terima dengan akal kita. Contoh Nabi SAW, kalau kita pakai khuf ni orang Arab, dia kasut dibuat daripada kulit yang tebal. Kalau pakai stocking pun boleh dikira gitu juga lah. Walaupun ada perbahasan di kalangan ulama fiqh, ataupun kita musafir, kita pakai kasut dalam keadaan kita telah berwuduk, tiba-tiba kita nak memperbaharui wuduk kita kerana terbatal, maka Nabi SAW suruh kita sapu di atas khuf. Boleh faham ni? Sapu di atas khuf. Kata Sayyidina Ali, kalau agama tu mikir guna kepala otak, aku sapu di bawah lah. Sebab yang pijak tanah tu di bawah, bukannya di atas. Boleh nampak ni? Yang pijak tanah tu di bawah. Kalau kira kotorannya di bawah lah, bukan di atas. Ini benda yang kita tak boleh fikir, cuma kita kena terima sahaja. Dari sudut logik mungkin bertentangan, tapi dari sudut yang dibuat oleh Nabi SAW begitu, maka kita buat begitu. Sebab itu amat dusta lah orang yang kata dia kasih pada Nabi, dia sayang pada Nabi, tetapi dalam soal ibadah terutamanya dia tidak ikut Nabi SAW. Dia ikut dalil mazhab, amat-amatlah berlainan dengan buat satu benda yang Nabi tak buat. Berbeza dua tu. Sebab itu saya selalu sebut, kita ni kita kena faham apa dia yang dinamakan sebagai khilaf dan apa benda yang dinamakan sebagai bid'ah. Barulah hidup kita ni kita tahu di mana asas dia. Dan khilaf pula, khilaf macam mana? Ada khilaf
yang mana kita boleh terima dan dia juga boleh terima. Ada khilaf yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Benda ni kena mengaji, kena tahu, dan tidak boleh kita lawan ikut hawa nafsu, tak boleh. Contoh bab baca bismillah kuat. Nah, Kelantan, Johor, Terengganu, Pahang, Penang, Kedah menerima dalil bismillah kuat. Ada dalil. Jadi bila kita nak sembahyang di masjid, yang mana masjid tersebut dijaga oleh ulul amri, yang kebetulannya kita tu jadi imam di situ, maka kita ikut ulul amri lah dalam bab baca bismillah tu, selagi mana pandangan ulul amri itu tidak bercanggah dengan dalil dan tidak bercanggah dengan sunnah Nabi. Boleh faham tu? Tapi di Perlis memilih pandangan tidak baca bismillah kuat. Kalau kita nak semayang di rumah kita nak baca bismillah kuat, boleh. Kerana rumah tu kita yang kawal. Tetapi kalau kita nak semayang di masjid yang peraturannya ulul amri yang kena ambil cakna, ulul amri yang kena ambil tahu, nescaya untuk menyelesaikan masalah ni kita kena pakai fatwa yang dikeluarkan oleh ulul amri. Tuan-tuan tak boleh kata, ni ustaz kata tadi benda khilaf, kalau benda khilaf saya nak baca pun tak ada masalah lah. Bukan. Dia kena tengok fatwa ulul amri, kerana awak menjadi imam di tempat yang diperintah oleh ulul amri. Itu kaedah tu, itu bukan rekaan. Itu kaedah. Begitu juga dengan hukum penceraian. Orang yang bercerai dalam negeri Perlis, kalau dia bercerai talak 3, fatwa Perlis kata jatuh 1. Fatwa negeri lain kata 3 jatuh 3. Tak bolehlah awak pergi bercerai talak 3 negeri lain, awak nak mari buat kes di Perlis. Tak betul lah. Dan hakim negeri Perlis pun kata awak kena balik ke negeri awak di tempat awak bercerai, dan awak rujuk kepada qadi yang ada dalam negeri tersebut. Sebab setiap negeri ni ada ulul amri yang menjaga agama. Ni nak faham benda tu dulu. Lain dengan masalah yang Nabi tak sebut, yang Nabi tidak ajar kepada kita, yang memang tidak ada sabit daripada hadis Nabi SAW. Contoh meraikan kematian, tidak ada dalam hadis Nabi. Hari kematian ini diraikan 40 hari ke 50 hari ke 100 hari ke 3 hari ke hari mati ke, memang tidak ada dalam sunnah Nabi. Ustaz, orang kata ada dalil. Ada dalil tu, mereka gunakan dalil, mereka tak tengok ulama hadis tu meletakkan hadis tersebut pada bab apa. Kena tengok situ dulu. Contoh dia kata doa anak yang soleh tu, doa anak soleh yang buat tu, dia kata tu yang boleh tahlil tu sebab anak soleh yang buat. Dia tak pakai gitu. Itu dalam bab lain. Sebab tu ulama-ulama hadis ni dia ambil satu bab, dia letak bawah bab apa. Contoh bab sembahyang istisqa, minta hujan, ada satu bab. Bab doa tolak bala ada satu bab. Bab tu hadis-hadis di bawah tu. Tengok ulama letak dalam hadis mana. Sebelum kita pergi jauh, kita kena tengok situ dulu. Sebelum kita berbahas panjang, kita kena tengok situ dulu. Kalau kita tak tengok di situlah yang menyebabkan kita tidak faham cara untuk istidlal, dia panggil, cara untuk mendalilkan satu benda tu. Sebab tu kita jadi keliru. Boleh faham ni? Sebab tu kita jadi keliru. Keliru tu kerana ada orang yang mengelirukan.
Kenapa Ustaz memang tidak ada? Memang tidak ada lah, sebab zaman Nabi berapa ramai orang yang mati, Nabi tak buat. Zaman sahabat ramai lagi orang mati, sahabat pun tidak buat. Zaman tabi'in, dan kita kena ingat zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in adalah khairul qurun, sebaik-baik kurun. Ini disebutlah hadis Nabi SAW, sebaik-baik zaman. Kalau kita sebut sebaik-baik zaman, kalau bab infak dialah yang paling baik, kalau bab jihad dialah yang paling kuat, kalau bab beramal dialah yang paling kuat, kalau bab zikir dialah paling kuat, kalau bab sayang ke Nabi dialah yang paling sayang, kalau bab iman kuat dialah paling iman kuat. Takkanlah dia tak buat yang kita duk claim benda ni ada dalam hadis, takkanlah zaman dia tu tak buat. Sedangkan dia sentiasa bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan ayyu a'malu afdal, amal apa yang paling afdal. Tu saya nak suruh tuan-tuan ni buka minda sikit biar nampak benda tu jelas. Maka apabila kita dapat bezakan di antara sunnah Nabi dengan benda yang tidak sunnah, barulah kita rasa semangat untuk mendukung sunnah Nabi yang disebut oleh ulama ni. Kita takut kita kata ni sunnah Nabi, tiba-tiba benda tu bukan sunnah Nabi, kita duk buat letih saja. Malahan kita duk buat benda yang tidak ada dalam nas, benda itu tertolak. Man ahdasa fi amrina hadha, siapa yang buat benda baru dalam urusan aku. Urusan Nabi ni urusan apa? Urusan ta'abbud ila Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan, dan demi sesungguhnya aku utuskan setiap umat itu rasul, ani'budullah, jadi hamba Allah. Jadi tugas Nabi ni nak ajak orang jadi hamba Allah Ta'ala melalui akhlak yang baik, melalui ibadah yang baik, melalui pergaulan yang baik. Daripada mana? Daripada Nabi. Sebab Nabi lah yang uswatun hasanah, yang paling baik. Lalu kalau orang tu tak kenal sunnah Nabi, dia tidak akan rasa cinta pada sunnah Nabi. Dia begitu cara dia. Begitu cara dia. Sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita suruh mengaji sangat sunnah Nabi itu, yang kita suruh buat sangat sunnah Nabi. Walaupun kadang-kadang apa yang kita buat yang disebut sebagai sunnah ini berlainan dengan orang ramai buat. Kalau Nabi SAW nak kira orang ramai buat, memang tak betul lah Nabi ni. Sebab orang jahiliah tu, mereka klaim bahawa puak-puak kami ramai lagi, puak-puak kamu Muhammad dah miskin, dah susah. Dan ajaran yang kamu bawa ni ajaran yang baru, ajaran yang kami pegang, ajaran untuk nenek kami, ajaran daripada Ibrahim. Bila dia kata ajaran Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW cerita Ibrahim ni siapa. Cerita Nabi Ibrahim robohkan berhala, macam mana kamu boleh sembah berhala. Nabi Ibrahim sendiri roboh berhala. Cerita siapa dia, Ibrahim, dia sudut agama dia, dari sudut ujian dia, macam mana boleh mai ke Mekah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi cerita, dan Nabi beritahu kepada orang Mekah, supaya orang Mekah memahami bahawa mereka itu, yang mereka kata mereka agama Nabi Ibrahim, sebenarnya tidak. Mereka guna je nama Nabi Ibrahim, tetapi mereka reka amalan yang dibuat oleh mereka sendiri. Jadi kita takut benda itulah yang berlaku kepada kita. Kita kata bahawa ini ajaran Nabi Muhammad, sebaliknya itu ajaran yang tidak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita takut. Terutamanya berkenaan dengan bab zikir. Bab zikir. Allahu Akbar. Ada orang duk ajar selawat ke Nabi, duk ajar selawat ke Nabi. Saya duk tengok video selawat ke Nabi, Nabi tak pernah ajar apa selawat begitu. Tapi dia boleh ajar selawat begitu. Dia siap sebut lagi fadilat selawat tu kalau kita mati. Bismillah. Kalau kita mati, Nabi sendiri akan menyambut roh kita dalam kubur. Allahu Akbar. Dia kata Nabi yang akan sambut roh kita dalam kubur. Siapa yang bagi tahu tu? Ustaz juga. Ustaz juga. Siap. Ada nama sekolah ada, Darul Hadis, nama sekolah Darul Hadis. Belah-belah Kedah ni lah. Darul Hadis nama. Sepatutnya nama Darul Hadis
Kena ikut hadis Nabi lah. Macam mana awak boleh kata bahawa dia sebutlah, dia kata selawat ni ada sanad dia. Saya ambil daripada guru saya, tapi setakat tu guru saja. Tak sampai ke Nabi. Dia kena guru sampai ke Nabi. Dan saya yakin dan percaya selawat yang Nabi ajar kepada para sahabat, semua riwayat itu sampai kepada kita. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, orang tabligh, dia akan rujuk satu kitab Fadail A'mal, walaupun dalam tu adalah hadis-hadis dhaif, tapi kita tak boleh nak tolak 100% benda tu. Kitab Fadail A'mal tu, dalam tu ada bab selawat. Fadailu Durus Syarif. Durus Syarif tu bahasa Urdu. Fadail Durus Syarif, iaitu fadilat selawat. Di dalam karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dia buat mari lebih kurang dalam 9 ke 10 riwayat dalam tu. Semuanya sahih. Cara berselawat kepada Nabi. Adakah tidak cukup dengan cara Nabi ajar berselawat sehingga nak kata bahawa Tok Guru dapat dalam mimpi supaya beritahu kepada dia supaya berselawat? Dan siap dengan fadilat lagi. Kalau baca selawat ni bermakna dalam kubur Nabi akan sambut ruh kita, Nabi akan sambut jasad kita, ruh Nabi yang mari. Kalau roh Nabi yang mari sambut jasad kita, dah orang duk ziarah di tempat Nabi tu, ziarah siapa? Dia kalau pakai logik lah. Orang duk ziarah Nabi tu, tak Masjid Nabawi, kalau roh Nabi tu keluar mari dekat Malaysia ke Kedah ke mana ke duk sambut roh ni, orang duk selawat ke Nabi, beri salam tu, Nabi tak ada kat situ. Agama ini bukan satu benda yang memperbodohkan akal yang waras. Dalam khutbah lalu sebut tak, ajaran-ajaran yang memperbodohkan akal yang waras. Ada khutbah kedua tu selalu kita dengar. Anda ambil betul tu. Agama ni bukan bahan lawak jenaka. Agama ni bukan barang yang benda-benda yang difikir karut-marut. Tidak. Agama ni barang nas dan barang dalil. Allahu Akbar. Jadi sebab tu kita takut duk beramal benda yang tidak dinaskan oleh Nabi. Baik. Satu, mendukung sunnah Nabi, mempertahankan syariat Nabi SAW. Itu kata Qadhiyah, mempertahankan syariat Nabi. Bukan sahaja kita dukung, tapi kita pertahan kalau ada orang nak lawan. Orang nak lawan, kita pertahan. Itu tanda kita sayang ke Nabi. Siapa yang nak lawan ni? Setiap umat ada orang yang lawan sunnah Nabi SAW. Setiap umat ada yang lawan sunnah Nabi SAW. Ada yang lawan. Baik. Kita tengok orang yang lawan ni sebab apa. Kalau kita senarai itu ada 2-3 senarai. Yang pertama, sebab dia jahil. Sebab dia jahil, tak tahu apa. Dia jahil tetapi dia rasa dia tahu, menyebabkan dia tidak mahu menerima pandangan orang lain sebab dia rasa bahawa dia tahu, sedangkan dia tak tahu. Pertama. Yang kedua, dia lawan dengan sebab dia ada kepentingan. Dia ingat agama ni pakai upah. Semayang pakai upah semua upah. Upah siapa? Upah orang yang kuat agama macam kita mari masjid ni lah. Kalau nak sebagai semayang hajat, kena panggil orang masjid mari. Dia tak boleh minta dengan Tuhan sendiri. Macam Tuhan tak mau dengar je rayuan dia. Dia rasa macam dia tu jauh dengan Allah Ta'ala sebab dia buka kaki masjid, sebab dia buka kaki mengaji. Dia nak panggil semayang hajat, nak basuh rumah, nak beli kereta baru, apa panggil orang masjid. Soalannya, betul ke cara dia fikir? Tak betul sama sekali. Sebab Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Tuhan suruh minta dengan dia betul-betul, aku akan bagi. Bukan minta dengan orang tengah, tidak. Tak boleh ustaz langsung, bukan tak boleh langsung. Ada hak boleh. Ada.
Dalam keadaan kita minta lah, kita suruh dia minta, tak apa. Tapi tak payah awak majlis apa, tak payah awak sembahyang hajat perdana apa, tak payah. Suruh gitu lah. Dah suruh ni siapa-siapa pun boleh. Bukan kaki masjid saja, kaki kedai kopi pun boleh. Siapa je kita boleh suruh doa kan. Dan doa ni kadang-kadang doa yang mustajab adalah doa seorang kawan kepada kawan dia dalam keadaan kawan dia tak tahu pun dia doa ke dia. Hal tu mustajab. Sebab tu kalau kita doa pada seseorang tak payah bagi tahu ke dia. Mustajab. Kita doa untuk dia tu dalam keadaan dia tak tahu pun kita doa apa untuk dia. Kita doa kawan kita, tentulah kita doa baik-baik kepada dia. Yang kedua, kita guna amal-amal kita untuk tawassul, dia panggil amal-amal kita yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kita guna, ya Allah, aku pernah tolong orang, sekarang aku susah, tolonglah aku. Ya Allah, aku susah sekarang ni, dulu aku pernah memudahkan urusan orang, sekarang ni mudahlah urusan aku. Tak apa. Ataupun yang ketiga, kita sebut nama-nama Allah. Ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki, berilah rezeki kepada kami. Wahai Tuhan yang maha pelembut, Ya Latif, lembutkanlah hati orang ni supaya dia tu terima projek aku ke, supaya dia tu terima tender aku ke. Tak apa. Nampak ni? Ni dia mari zikir di mana tak tahu. Ya Latif, oh ya Kafi, ya Hafiz, oh ya Syafi, Allah ya Latif. Mari di mana? Zikir tak tu? Zikir. Tapi setiap perkataan ya Latif, ya Allah, ya Wafi, ya Kafi, mesti ada permintaan lepas pada tu. Ni tak ada permintaan. Tak ada. Antal Karim, la ilaha illallah. Nak tu rupanya. Nak la ilaha illallah. Apa ustaz tak boleh ke? Boleh. Afdalul dzikr la ilaha illallah. Sebab afdal zikir la ilallah. Tapi tidak diberitahu masa mana, tidak beritahu baca apa sebelum daripada tu. Upacara pun tidak disebut upacara apa. Tak ada sebut. Kita nak sebut rumah kita la ilaha illallah banyak mana pun tak apa. Sebab la ilaha illallah tu zikir, belum pada apa zikir kita lah satu hari, iaitu zikir yang disuruh oleh Nabi juga, la ilaha illallah. Jadi bila kita sebut begini, kadang-kadang orang tak boleh nak terima. Dan nak terima tu kerana benda tu dah melekat dengan diri tu lama dah. Jadi bila kita sebut dengan dalil pun tak boleh terima, tak ada arah lah kita nak macam mana. Kalau saya ni tidak Nabi, ustaz begitu-begitu je, bukan tok guru, bukan sahibus samahah. Nah, kita sebut pun orang tak boleh terima. Kita tak heran lah pasal Nabi tu sendiri sebut pun orang tak boleh terima juga. Dengan dalil akli, satu Nabi sebut. Dengan dalil naqli, dua. Dengan dalil wahyi. Dalil Allah Ta'ala kata, mu sebut wahai Muhammad, makna wahyu Allah. Wahyu Allah. Nabi sebut dalam Quran, kul, ayat kul tu, tengok tak? Kul huwallahu ahad. Kul ya, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Kalau benda itu daripada Nabi, tak payah sebut kul, sebab Nabi nak kata dah ni. Ya ayyuhal kafirun. Buang kul tu. Tapi Nabi sebut juga kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hei orang kafir. Kalau kita nak bercakap apa, kita tak payah kata-kata dah, betul dah. Ni saya nak berkata ni, tak payah. Sebut gilah. Tapi oleh kerana itu bukan daripada hawa nafsu Nabi, itu wahyu daripada Allah. Tu orang panggil dalil wahyi. Dalil akli pula. Kamu pun boleh fikir, musyrikin Mekah, saya pun boleh fikir. Nabi SAW bagi dalil. Siapa dia bagi dalil tu? Allah Ta'ala juga. Langit, bumi, bintang, cakrawala, semua ni kamu boleh fikir. Ada orang buat ke tak? Nak kata jadi sendiri. Mana ada benda jadi sendiri? Tu dalil akli. Dalil naklinya, dalil adalah kitab. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad
wa samud alladhina jabus sahqa bil wad wa fir'auna dzil autad. Allah Taala sebut tu bagaimana aku buat kepada kaum Ad, kaum Samud, Nabi Saleh, kaum Nabi Musa ni, orang musyrikin Mekah pun pernah dengar. Dia pun pernah lalu ikut kawasan yang disebut nama kaum Ad. Dia pun pernah tengok kawasan yang dilalukan sebagai kaum Samud, sebab dia ni meniaga daripada Syam ke Palestin, merata-rata dia meniaga tempat-tempat yang mana Allah Ta'ala musnahkan kaum-kaum sebelum daripada Nabi Muhammad tu, ada mereka nampak. Maknanya cerita tu sampai kepada telinga mereka. Daripada siapa? Daripada mulut orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang bawa cerita tu lagu mana, dan dia pun tahu. Itu dari segi naklinya tak terima juga. Nak buat macam mana? Sebab tu saya sebut tadi, bila satu amalan, saya minta tolong tuan-tuan tengok dulu amalan tu Nabi ajar ataupun tidak untuk beramal. Nabi ajar ataupun tidak. Baik. Kalau kita tengok apa ni, kita punya poster zikir lepas sembahyang. Nah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 3. Tapi kita duduk dengar orang baca Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis. Mari di mana tu? Mari di mana? Batu kita pun tengok situ. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Katakanlah kita kata, aku nak baca 100 gini, rajin sikit. Boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab nak baca 100, baca tempat lain. Lepas sembahyang Nabi baca 33. Tu jawapan dia. Hak tadi Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nak baca yang tu. Hak baca, tak apa. Tapi kalau nak baca wa minkas salam hayna rabbana, Nabi tak baca hak tu. Nak baca lain, baca tempat lain. Mudah ya jawapan dia. Mudah ya. Kalau nak faham sangat mudah. Kita kata hari ni nak baca subhanallah 10 kali selalah hari ni, tak letih. Baca juga 10 kali. Boleh pahala sunnah tak? Tak boleh pahala sunnah. Sebab Nabi baca 33 kali. Lepas pada sembahyang maka 33 kali. Tu benda dia. Nabi bahasa zikir ni hadis dia. Orang susah yang mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pok-pok kami ni susah semua ni, miskin. Kami nak berlumba amalan orang kaya ni, tak boleh berlumba. Kami baca Quran, dia baca Quran. Kami sembahyang malam, dia sembahyang malam. Sama. Tapi sedekah ni sedekah. Dia ada duit Rasulullah, dia sedekah banyak pada kami. Jadi kami ni sikit sedekah ni, tak banyak macam dia. Jadi letih juga kami nak kejar dia ni, masuk syurga dia dululah pada kami. Tu dia. Sahabat punya fikir. Kita tak fikir gitu. Kalau kita minta derma hari Jumaat atau tabung lalu lepas sembahyang Jumaat tu dah. Kita tengok kawan kita RM10, kita tak rasa cemburu pun. Dia buat 10 hari ni, aku nak buat 12 ni, biar lebih 12. Dah. RM1 tu daripada muda sampai nak mati lah. Nampak ni? Ada RM1 situ. Jadi masalah juga tu. Masalah juga, tapi tak ada niat untuk berlumba kita kata dalam buat amal. Sahabat ada. Rasulullah SAW bila dia kata lagu tu, Rasulullah jawab. Ada benda yang Rasulullah jawab bersungguh cara Nabi jawab. Ada Nabi jawab orang panggil sepitah lalu, untuk meredakan hati dia yang bimbang. Bijak Nabi ni, bijak cakap. Dia kata ginilah, mu balik, mu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lepas sembahyang. Mu lebih pada dia. Dia kata gitu. Rasulullah kata gitu. Dia pun paling belakang, dia bagi tahu hak susah-susah ramai-ramai mari ni. Dia kata puak kita jangan sebut pada orang kaya, kita. Kalau kita ajar benda ni pada orang kaya, habis dia kata. Lebih pula dia. Dia pun balik rumah. Balik-balik lepas dia sembahyang dengan Nabi.
Duk ujung tu seorang, duk ujung ni seorang, duk belakang seorang, duk baca subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hak kaya ni, hak tak dengar ni, dia tengok, dia kata dia buat apa pok-pok ni. Ada amalan Nabi ajar hak baru ni, dia tak bagi tahu. Adalah seorang terlepas mulut yang mungkin orang tu hijau dengan orang kaya. Hijau dengan kawan tu jadi mu baca apa pok-pok mu tadi aku nampak duk baca. Dia kata, bos, kita bagi tahu bos orang, jangan bagi tahu orang lain. Jadi bos orang tak apalah. Jadi kawan ni lah benda baik. Nah, benda daripada Nabi, dia ajar belakang kan, sebab Nabi kata dapat pahala siapa hak Nabi ajar ni. Dia pun bagi tahu habis. Jadi orang kaya pun baca, orang susah pun baca. Pening kepala pula hak susah ni mari jumpa Nabi. Dia kata Rasulullah siapa dia bagi tahu, dah tahu dah kata. Habis semua pakat baca. Dia tu bimbang, takut pahala dia tu kurang pada hak kaya ni. Sebenarnya Rasulullah zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah yang beri kepada seseorang. Maknanya kamu kaya ada cara kamu, kamu susah ada cara kamu. Barulah dia tu reda hati dia. Oh gitu. Tu hadis dia. Nabi suruh baca lepas daripada solat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adalah riwayat kata 23, ada riwayat kata 25, ada riwayat kata 33. Tapi hak paling kuat sekali 33 lah. Kita baca 33. Dan semua bacaan-bacaan lepas pada solat tu kita baca, tu sunnah Nabi. Tu sunnah Nabi. Kalau adalah orang mari ajar cara lagu lain, baca. Yang mana cara tu juga daripada Nabi, tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan benda tu mari pada Nabi. Sebagaimana kalau kita buka hadis, riwayat doa tidur. Ada hak panjang, ada hak pendek. Lebih kurang 3-4 riwayat ketika Nabi nak tidur. Ada Nabi baca begini, ada Nabi baca begini. Tak apa. Tak ada masalah benda tu nak baca. Yang jadi masalah apabila kita baca sesuatu yang tidak ada sandaran daripada Nabi SAW. Itu masalah. Boleh faham ni? Itu masalah. Baik. Dan bercita-cita untuk bersama baginda agar berpeluang mengorbankan nyawa dan harta demi baginda. Itu kata Qadhi Iyad. Kata Ibnu Hajar bawah tu nak dekat-dekat sama juga. Orang yang hidupnya lebih berharga melihat wajah Nabi daripada benda lain. Kalau kita diberi pilihan, kamu nak emas ataupun nak tengok wajah Nabi, kita akan kata nak tengok wajah Nabi SAW. Nak tengok Nabi SAW. Itu orang yang ada mahabbah yang dalam kepada baginda Nabi SAW. Baik. Kalau kita tengok muka surat 21. Dapat dirumuskan daripada perkara yang disebutkan oleh para ulama bahawa ciri-ciri orang yang mencintai Nabi adalah seperti berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh ingin melihat dan menemani Nabi hingga kehilangan kedua-dua peluang tersebut terasa lebih berat berbanding kehilangan apa-apa sahaja di dunia ini. Itu yang pertama. Bersungguh-sungguh nak menemani Nabi, nak bersama dengan Nabi, hingga kalau kehilangan peluang yang besar di atas muka dunia pun dia tolak peluang yang besar itu kerana Nabi SAW. Benda ni ada pada jiwa sahabat. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya, berniaga di Mekah laku, ya Allah Tuhan saja tahu. Tapi dia sanggup tinggal semua perniagaan dia kerana cinta dia pada Nabi, pada Allah dan Rasul. Lalu dia pun berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Itu kecintaan dia panggil. Sahabat-sahabat lain pun begitu juga. Tinggal semua sekali. Hijrah ni bukan maksud pindah. Hajara yuhajir makna tinggal. Tinggal ni makna tinggal tu. Ada tanah, ada kebun, apa semua ditinggalkan untuk Allah dan Rasul. InsyaAllah tak? Azan. Allahu Akbar. Kita azan dulu.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Baik, kita habiskan sikit lagi, 2-3 minit lagi. Yang keduanya, membuat persediaan rapi agar dapat mengorbankan nyawa dan harta demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang Rasulullah suruh korbankan, harta dan nyawa. Dan korban harta dan korban nyawa ni merupakan nilaian kepada seseorang sama ada beriman ataupun tidak. Kerana mengorbankan harta dan nyawa adalah satu benda yang susah dan payah untuk dilakukan oleh orang-orang munafik zaman Nabi. Harta mereka kedekut, nyawa mereka takut untuk berperang kerana takut kepada mati. Yang ketiga, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan baginda. Itu syarat mencintai Nabi. Yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi dan mempertahankan syariat baginda. Ini kesimpulan 4 perkara yang kita dapat buat di antara ciri-ciri orang yang mencintai Nabi, yang mana kita akan bahaskan pada muka surat yang ke-23 tu, pada kuliah sekali lagi. Baik, untuk akhirnya, orang-orang yang memiliki ciri-ciri di atas telah bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan dapat mencintai Nabi. Selain doa, semoga ciri-ciri itu kekal daripada dirinya. Sebaliknya, siapa yang telah kehilangan ciri-ciri tersebut daripada dirinya, maka semua, baik semua atau sebahagiannya, hendaklah dia muhasabah diri sebelum dihitung pada hari tidak manfaat lagi harta benda dan anak pinak, yakni pada hari kiamat, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sungguh tidak ada sesuatu yang tersembunyi pada Allah. Tidak ada siapa pun yang mampu memperdayakan Allah dan orang mukmin. Sebenarnya mereka cuba untuk memperdayakan orang yang Allah hanya memperdayakan diri sendiri. Firman Allah Ta'ala, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang bermaksud bahawa mereka cuba
Mereka hendak memperdayakan Allah dengan orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyedarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut begitu, dengan taufik Allah saya akan menyentuh satu persatu ciri-ciri tersebut, berpandukan kepada cinta para sahabat kepada Nabi, di samping memberikan isyarat dan realiti kehidupan kita. Moga-moga Allah memperbaik keadaan kita dan memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Saya akan mengkhususkan perbahasan berasingan setiap ciri-ciri tersebut insya-Allah. Baik. Untuk akhirnya tuan-tuan rahmati oleh Allah, 4 ciri itu akan dibahaskan satu persatu oleh tuan kita ni. Di atas ciri-ciri yang pertama, bersungguh-sungguh ingin melihat dan menemani Nabi, dan kehilangan kedua peluang tersebut terasa lebih berat berbanding kehilangan apa-apa. Itu ciri yang pertama. Penulis akan bawakan di sini kisah-kisah sahabat, tangisan Abu Bakar, kegembiraan orang Ansar. Orang Ansar risau dihalang berdamping dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Kebimbangan sahabat andai kata tidak dapat melihat Nabi di syurga. Permohonan Rabi'ah untuk bertemu Nabi di syurga. Orang Ansar memilih Rasulullah berbanding kambing dan unta. Itu semua cerita-cerita yang kita akan bacakan minggu depan ni. Cerita 2 minggu lagi lah, selang seminggu kita akan baca benda tu. Penuh tragis orang panggil. Cerita yang penuh dengan linangan air mata sahabat yang mengasihi Nabi SAW. Cukup bagus dia bawa cerita ni, supaya cerita tersebut marilah dada kita, dalam telinga kita ni, kita menjadi orang yang benar-benar mengasihi dan menyayangi Nabi SAW. Bukan keadaan main-main kita pada Nabi SAW. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.